Pengoperasian pesawat Nuri. Kehadiran pesawat Nuri Sikorsky F-61A4 sejak 1968 dalam inventory TUDM telah memainkan peranan yang penting dalam operasi helikopter yang dilaksanakan oleh skuadron yang bertanggungjawab menerbangkan mesin berkenaan, iaitu nombor 3 skuadron, 5 skuadron, 7 dan 10 skuadron. Ketibaan helikopter Nuri di Port Swettenham, Pelabuhan Klang pada 1968 merupakan detik yang bersejarah dalam operasi helikopter TUDM kerana ia menandakan peningkatan keupayaan pesawat daripada yang sedia ada, iaitu daripada jenis helikopter Elliott yang memasuki inventory TUDM pada 1963. Oleh kerana keperluan yang mendesak pada awal 60-an, pegawai tentera darat telah diberi tawaran untuk mengikuti kursus mengendalikan helikopter Nuri di Amerika Syarikat dan seterusnya diserapkan ke dalam TUDM. Sebelum tertubuhnya skuadron komposit pada awal 1977, skuadron yang mengendalikan pesawat Nuri adalah nombor 7 skuadron di TUDM Kuching yang bertanggungjawab memberi sebarang keperluan udara di Sabah dan Sarawak, sementara bagi keperluan Semenanjung disediakan oleh nombor 10 skuadron TUDM Kuantan. Apabila wujud skuadron komposit, maka Elliott dan Nuri diagihkan kepada semua skuadron helikopter, iaitu nombor 3, 5, 7 dan nombor 10 skuadron untuk digunakan dalam setiap misi yang melibatkan helikopter TUDM. Di antara 1970 sehingga 1976, nombor 3 skuadron telah menjadi skuadron komposit yang mengendalikan helikopter Elliott dan Nuri apabila terlibat dengan operasi melawan pengganas komunis di perbatasan Malaysia-Thai, iaitu semasa era insurgensi atau darurat kedua sebelum Ching Peng menamatkan perjuangan bersenjata. Helikopter Nuri yang digabungkan daripada nombor 10 skuadron menambah keupayaan skuadron yang ditugaskan untuk membuat penerbangan trup tentera darat dan menerbangkan kelengkapan senjata seperti meriam ke kawasan operasi seperti Operasi Dayu Musnah, Cahaya Bena dan Selamat Sawadi. Sepanjang era insurgensi kedua, cerita Nuri dan Elliott menjadi sasaran tembakan senjata pengganas komunis adalah senario biasa, dan setiap penerbangan ke daerah operasi adalah penerbangan yang berisiko dan ia merupakan operasi hidup atau mati. Anak-anak kapal yang telah biasa dengan desingan peluru musuh sentiasa berwaspada dan mencari jalan untuk menyelamatkan pesawat untuk kesinambungan dan kejayaan operasi melawan musuh negara. Juruterbang TUDM telah menunjukkan prestasi yang cemerlang sepanjang era operasi melawan komunis dan keberanian mereka seperti yang ditunjukkan oleh Major Udara Chong Keng Lee yang menjadi sasaran komunis dan salah seorang anggota tentera darat yang telah terkorban di dalam pesawat Nuri yang dipandunya. Chong telah berjaya keluar daripada kawasan komunis yang menyerang pesawatnya, dan di atas keberanian itu beliau telah dianugerahkan pingat Panglima Tentera Udara. Juruterbang Nuri yang lain yang turut mendapat anugerah pingat keberanian ialah Major Udara Nur Ibrahim Sulaiman, Lieutenant Udara Zainal PE dan Lieutenant Udara Muhammad Sum di atas khidmat mereka menangani ancaman serangan komunis yang tidak mengenal kasihan terhadap pasukan keselamatan. Untuk menambah keupayaan skuadron komposit sehingga 1979, sebanyak 12 buah helikopter Nuri dan 7 buah helikopter Elliott yang dipersenjatai dengan mesin gun telah dioperasikan oleh nombor 3 skuadron bagi menampung operasi bersama tentera darat di kawasan perbatasan Malaysia-Thai. Pada 1980, Ipoh telah dijadikan pangkalan hadapan dan dengan kekuatan 2 buah pesawat Nuri dan 2 buah pesawat Elliott, dan detesmen ini pada mulanya diketuai oleh Major Udara Senin Jantan untuk melaksanakan operasi luar daripada pangkalan asal di TUDM Butterworth. Pada 1978, nombor 5 skuadron yang beroperasi dari pangkalan TUDM Labuan yang mengendalikan helikopter Elliott telah menerima pesawat Nuri yang pertama untuk dioperasikan skuadron berkenaan untuk meneruskan baktinya bagi operasi helikopter di negeri Sabah secara menyeluruh. Nombor 7 skuadron yang berpangkalan di Kuching mula berfungsi pada 29 Februari 1968 yang diperlengkapkan dengan helikopter Nuri, dan ketua skuadronnya yang pertama ialah skuadron leader Muhammad Ngah Said yang kemudiannya memegang jawatan Panglima Tentera Udara dan bersara berpangkat Lieutenant General Udara. Dengan kewujudan nombor 7 skuadron di TUDM Kuching, banyak perkhidmatan penerbangan ke kawasan pedalaman untuk operasi tentera darat, polis dan bantuan untuk jabatan awam telah dilakukan oleh helikopter Nuri. Skuadron juga terlibat untuk membawa orang-orang kenamaan ke kawasan pedalaman yang susah untuk dihubungi dengan jalan darat di negeri Sarawak, dan ia juga terlibat dengan penerbangan kecemasan untuk pesakit seperti Medivac dan Casevac, juga penerbangan mencari dan menyelamat search and rescue. Nuri juga turut digunakan untuk kerja kemanusiaan menolong rakyat ketika Sarawak mengalami kemarau dan juga banjir pada 1975. Skuadron ini menjadi komposit dengan kehadiran helikopter Elliott untuk melaksanakan operasi dengan 2 jenis pesawat.
Skuadron juga mempunyai penerbangan rutin yang dilakukan oleh Nuri ke Pontianak di Indonesia yang menempatkan kaki tangan konsulat di Pontianak sebagai penyambung persahabatan diplomatik dua negara iaitu Malaysia dan Indonesia. TUDM terlibat membantu Sejabatan Kastam dan Eksersis Diraja membanteras aktiviti negatif bagi menangani penyeludupan di kawasan perairan Malaysia yang bersempadankan Kalimantan Utara. Manakala nombor 10 skuadron yang mengendalikan pesawat Nuri menjadi tulang belakang untuk menjayakan operasi tentera di Semenanjung ditubuhkan pada 1968 dengan kekuatan asal 33 orang kaki tangan yang diketuai oleh skuadron leader Benjamin Lee. Selain daripada tugas operasi, skuadron terlibat dengan penerbangan untuk latihan Angkatan Tentera Malaysia, penerbangan jawatan hal ehwal orang asli, penerbangan ihsan, latihan payung terjun dan penerbangan untuk jabatan awam. Rekod khidmat Nuri yang memberi bantuan kemanusiaan termasuklah semasa banjir di Pantai Timur pada 1975 dan 1980 serta pembinaan penduduk yang terpaksa dipindahkan kerana pembinaan empangan Temenggu pada 1976 ke kawasan penempatan air Ganda di Perak. Khidmat Nuri semasa aman dan juga zaman insurgensi menghadapi ancaman komunis telah mencatat sejarah suka dan duka. Namun, meski komunis bukan lagi menjadi ancaman, sejarah yang dilakarkan untuk kedua era akan terus bermain di minda bekas juruterbang yang pernah menggadai nyawa demi cinta kepada negara. Sekian, terima kasih.